Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara ya, saudara Syahar, Ibrahim, saudara Syahizan. Saya mulakan hari ini ya, saudara Sulaiman Hassan. Kau dengar elok-elok ni, bahaya ni. Saudara Raja Kamal, Raja Bahrain, Nazaman. Sehingga saat ini ya, jumlah terkumpul warga dunia yang dijangkiti oleh pandemik virus corona telah meningkat kepada 37 juta 694,366 orang, dengan kematian berjumlah 1,078,874 orang. Dan di Amerika pula peningkatannya masih berterusan. Subuh tadi laporan CNN menyebut 7,796,625 orang warga Amerika yang telah dijangkiti oleh pandemik virus corona, dan memakan korban sejumlah terkumpul 215,028 orang. Jadi dalam tempoh 10-20 hari lagi, jumlah ini diramalkan meningkat mungkin sampai ke angka 300,000. Itu mengikut ramalan pakar-pakar perubatan di Amerika. Walaupun Tan Sri Muhyiddin tadi mengatakan ada vaksin untuk pencegahan, namun Amerika masih belum memperhakuinya. Dan di negara kita hari ini, jumlah jangkitan COVID-19 benar-benar membuatkan kita agak runsing dan susah hati. Kerana jumlah hari ini, jangkitan pada hari ini saja adalah sejumlah 660 orang dengan 4 kes import. Jadi artinya 656 warga bangsa kita dijangkiti oleh virus corona. Yang 4 yang import itu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Dan paling menyedihkan adalah apabila dilaporkan 4 kematian telah berlaku kesan daripada pandemik virus corona. Laporan yang saya terima, Sabah masih lagi tinggi dengan peningkatan mereka yang dijangkiti oleh virus corona, iaitu sejumlah 443 orang. Selangor 76 kes, Kedah ada 60 kes meningkat. Semalam kemarin Kedah cuma 10 orang saja, hari ini sudah 60 kes naik, jadi bertambah 50 orang. Di Pulau Pinang juga meningkat 23 kes, Labuan 19 kes, Perak 16 kes, Johor ada 10 kes, Kuala Lumpur juga ada 10 kes jangkitan, Negeri Sembilan ada 2 jangkitan, dan Pahang 1 jangkitan. Cuma Sarawak, Melaka, Terengganu, Kelantan dan Perlis tiada laporan jangkitan. Kerana itu, Perintah Pergerakan Terhad Bersasar atau Kawalan Rentas Sempadan maupun rentas negeri yang diambil oleh pihak kerajaan, saya rasa ini adalah dalam usaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 yang kian meningkat di negara ini. Jadi bersama-samalah kita mematuhi setiap arahan dari pihak pemerintah. Ismail, Wan Nuraida, Wan Makno. Okey. Belum ada persoalan, belum ada pertanyaan. Kita mulakan dengan hadis tentang Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Ada nombor ekor laku ke mak. Saudara Hisham, Saudara Ibrahim sebenarnya dunia ini adalah jambatan kita ke akhirat. Kerana daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memegang bahuku dan bersabda, mafhumnya, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang pengembara. Lantas Ibnu Umar bertanya, apakah apabila kamu berada di waktu pedang, apakah maksudnya? Jadi kata Rasulullah, apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu petang. Manfaatkanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari yang ke 5937 yang merupakan hadis sahih.
Kapri Kabir. Jadi artinya dari pengajaran hadis ini, dunia ini sebenarnya adalah jambatan kita menuju akhirat. Jadi janganlah kita meletakkan dunia ini sebagai matlamat dan tempat tinggal yang hakiki. Sebagai musafir dalam perjalanan, kita hanya membawa kesemua yang kita miliki berbentuk harta untuk bermusafir. Tapi kita sepatutnya adalah sekadarnya saja, ya. Munir Muhammad Yusuf Sof. Jadi untuk itu seorang Muslim perlu bersegera melakukan amal kebajikan, memperbanyakkan ketaatan dan amal soleh. Elakkan dari bertangguh untuk melakukan amal soleh kerana kita tidak pasti apakah kita berkesempatan untuk melakukannya pada masa yang akan datang. Setiap Muslim perlu berebut peluang dan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Lakukanlah amal kebaikan kita ketika kita sihat dan masih hidup. Sakit dan ajal boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Jadi rebutlah peluang beramal ketika kita masih bertenaga, ketika kita masih sihat, ketika kita masih berharta, kita ada kelapangan dan semasa kita hidup di dunia ini. Ini adalah pengajaran yang saya harap teman-teman dalam laman cyber ini dapat mengambilnya, mengutipnya sebagai panduan kehidupan kita. Baik, saudara, sebagaimana yang saya katakan, tiada ada yang mustahil dalam politik. Jadi kucak-kacir sekarang ni tengah menerewang dalam laman sosial. Dan ada juga kumpulan-kumpulan cyber trooper yang diupah oleh pemimpin tertentu untuk melakukan tindakan bagi saya tidak bermoral. Mereka melakukan tuduhan dan sebagainya. Sebagaimana mereka menemplak kononnya UMNO pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi masih membisu diam diri dalam menyatakan ke mana mereka nak berada, siapa yang akan disokong. Sekarang ini bukan soal masalah siapa yang perlu disokong. Malah ada pula lebih daripada itu lagi menyiarkan konon-kononnya MCA dan MIC bahasa nak tinggalkan Barisan Nasional. Dan malahan media sinaran harian pula, ini bukan sinar harian, sinar harian pula menyatakan kononnya Datuk Zahid membuat kenyataan UMNO bersedia bergerak sendiri dan sebagainya, untuk tidak lain dan tak bukan untuk memecahkan muafakat nasional. Sebenarnya kumpulan penyokong Tan Sri Muhyiddin sedang berusaha melakukan apa sahaja. Mereka menekan supaya Datuk Seri Zahid dan kumpulannya, UMNO khususnya, berdiri teguh di belakang mereka. Dan saya rasa ini tidak akan berlaku kerana UMNO ada punya kepentingan, ada dia punya pendiriannya. Jadi UMNO pada malam ini dijadualkan mengadakan mesyuarat biro politiknya. Jadi apa yang berlaku pada hari ini semua orang tahu. Astaghfirullahalazim. Minta maaf ya, Saudara Badrul Hisham Badrul, Datuk, kerajaan kena ketatkan undang-undang di sempadan. Itu perlu dilakukan dan sedang dilakukan. Dan sekarang ni kita masuk bab politik ni, jadi kita melihat tentang kemelut krisis kepimpinan. Sebenarnya selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap agung pada jam 11.30 9.30 pagi tadi, maka dengan sendirinya seandainya Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yakin bahawa apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu benar, maka Tan Sri Muhyiddin sudah hilang keyakinan. Jadi sebagai Perdana Menteri. Sebab itu tadi apabila dia ada pengumuman Datuk Tan Sri Muhyiddin akan mengadakan pengutusan sekali lagi di kaca TV, maka rakyat pun tunggu punya tunggu. Lepas satu bab, akhirnya yang dibicarakan oleh seorang Perdana Menteri adalah membuat pengumuman atau penjelasan sebagaimana Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Jadi saya tengok benda begitu, saya kata tak habis-habis lagi lah Tan Sri Muhyiddin ni berlega. Rakyat nak tahu apa nak jadi, bila you nak berhenti dan sebagainya. Jadi ini yang membuatkan rakyat bertambah hilang keyakinan kepada beliau. Jadi kecewa lah rakyat. Kerana lain tak ada, dia bercakap tentang kisah tentang pandemik virus corona. Saudara, pada musim PRU 14 lalu, jadi saya cerita satu bab, saya tak mau terus terjah supaya saudara faham latar belakang yang akan saya jelaskan satu persatu. Kesan daripada pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengemukakan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bahawa Tan Sri Muhyiddin sudah hilang sokongan di kalangan ahli-ahli dewan, maka beliau seharusnya meletak jawatan.
Ini terpulanglah sebab tiap-tiap seseorang yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong hanya tidak boleh diberhentikan dengan hanya tanda tangan SD, melainkan kena ada hadir dan berada dalam Dewan Rakyat untuk menyatakan sama ada mereka sokong ataupun tak sokong. Jadi sabar saudara tentang kuli dan sebagainya. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi latar belakangnya, Pok Ngapi nak jadi gapo dah, sabar satu-satu. Jangan kita terja kebanyakan pengasut dan pengkhianat dari RBA diupah oleh pemimpin politik yang berkepentingan. Betul saudara Mat Ridwan. Jadi saudara harus faham kalau ada muncul kenyataan-kenyataan atau tulisan-tulisan yang saya rasa saudara juga sudah bijak untuk mentafsir apakah mereka ini benar-benar jujur, ikhlas ataupun hanya untuk memecah belahkan antara kita. Ya, saudara Farizal Syed Mat daripada Lunas, saudara Kasih Mikasih. Musim PRU14, semua ahli-ahli parlimen bertanding. Dia ada dua saja parti yang bertanding, iaitu satu Barisan Nasional, satu lagi daripada Parti Keadilan. Dia bukan kerajaan perikatan dan sebagainya, Perikatan Harapan dan Pakatan Harapan, tidak. Kerana tiap-tiap ahli parlimen yang masuk bertanding waktu itu, sama ada dia bebas dia tak ada watika. Tapi kalau dia mewakili parti, ini khusus di Semenanjung, 166 kursi ini, ertinya dia mewakili parti. Parti Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional, Parti PAS dan Parti Keadilan. Parti Keadilan, setiap ahli yang bertanding mendapat watikah. Watikah ini pelantikan pengesahan mereka mewakili Parti Keadilan yang ditandatangani oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jadi bila mereka menang hari itu, Pakatan Harapan menang, sebenarnya mereka adalah Parti Keadilan. Sepatutnya waktu mereka membentuk kerajaan waktu itu, hendaklah dibentuk kerajaan Parti Keadilan kalau mau dilihat sebagai parti kerajaan. Ini tidak berlaku. Dia sejak awal lagi bahawa sistem parti menguasai kerajaan ini sudah dirobek, sudah dilesapkan oleh pimpinan Pakatan Harapan. Jangan lupa Dr. Mahathir sendiri bertanding pun, walaupun beliau jadi Perdana Menteri, beliau watikanya oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Lim Kit Siang pun sama, Lim Guak Eng pun sama, kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia masa itu berada dalam penjara. Ni saya nak jelas satu persatu. Even Tan Sri Muhyiddin pun, beliau adalah mewakili Parti Keadilan. Jadi sebab itu, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan Agong, tentulah beliau akan menjelaskan keadaan sebenar. Itu ada faktanya. Dan bila beliau menyatakan bahawa beliau mempunyai sokongan 120 orang itu, tidak menamakan. Dan akhirnya, Duli Yang Maha Mulia merasakan bahawa, okay, he got the case. Satu. Jadi, apa yang berlaku di Sabah? Di Sabah, parti yang besar yang menang adalah Parti Warisan, sebanyak 29 kursi. Perikatan Nasional antara Parti PBM bersama dengan PPN dan sebagainya, dia ada 17 kursi. UMNO ada 14 kursi. Jadi gabungan itu tidak boleh disebut sebagai kerajaan perikatan. Ia boleh disebut pakatan antara perikatan dengan UMNO Barisan Nasional. Maka terlantiklah HJG. Dan hari ini, apabila terbukti Tan Sri Muhyiddin tidak lagi mendapat sokongan, sebab itu saya katakan berkali-kali, dia tak boleh diundurkan begitu saja. Jadi Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong kena buat satu-satu. Dia tak boleh tindakan, ialah Agong dia tak ada gopoh. Dia melihat, dia kaji, okay, di Sabah begini. Dulu masa bertanding dulu tu keadilan, tapi dia ubah perikatan, dia ubah Pakatan Harapan. Sedangkan Pakatan Harapan sudah hancur. Parti yang memenangi pilihan raya dulu, Parti Keadilan, sudah hancur. Apabila ahli-ahli mereka tak tahulah melompat ke, khianat ke, kita boleh gelarkan apa saja. Tetapi jumlah mereka sudah hancur berkecai. Kerana itulah, maka Tun Dr. Mahathir letak jawatan, tarik diri. Bila Dr. Mahathir tarik diri, naik pula Tan Sri Muhyiddin. Dengan harapan pada pandangan fikiran Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong,
boleh mendapat boleh mendapat sokongan di kalangan ahli dewan. Okey, tetapi terbukti hari ini tak dapat. Jadi kerana itu, dulu Yang Maha Mulia Tuan Agong kata, tak apalah, dia akan selesaikan perkara ini satu persatu. Kerana itu, petang tadi juga, dulu Yang Maha Mulia Tuan Agong telah memanggil Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah untuk menghadap. Keyakinan saya, ini belum dah kita tahu oleh Sohail lagi ya. Mungkin baginda bertanya kepada Tengku Razali, dalam keadaan kekecohan begini, apakah caranya untuk menyelesaikan permasalahan? Nak diberikan pada pimpinan parti, tak ada parti pun yang mendapat majoriti sekarang. UMNO tinggal 39 orang. Keadilan tinggal 41 orang. DAP tinggal 42 orang. PBM tinggal 6 campur 10, pun dah pecah pula lagi tu. Dapat 7, 16 campur yang melompat, 17 pun 40 lebih. Apakah cara yang terbalik? Nak dipanggil pilihan raya umum, keadaan tidak sesuai. Ya, Saudara Amirul Zudin, kalau orang UMNO jadi ketua menteri Sabah, sah-sah korang senyap. Politik aku dah lalu sangat. Tak, itu saya menceritakan keadaan. Kita bukan nak mengungkit, tidak. Ini saya nak beri penjelasan. Kalau saudara tak nak mendengar penjelasan, apa saya boleh buat? Saya nak bagi tahu keadaan. Jadi, apa keadaan? Nak menyelamatkan suasana politik sekali lagi berada dalam keadaan limbo. Pada dulu apabila berlaku langkah Sheraton, politik negara dalam keadaan limbo. Jadi tuanku bersetuju, tuanku panggil semua pimpin-pimpin daripada parti-parti politik di Semenanjung ini, termasuk Sabah dan Sarawak, membincangkan, akhirnya dilantik Tan Sri Muhyiddin. Tapi hari ini ternyata tidak ada sokongan. Tak payah nak sebut apa ini, apa kerajaan tebuk lah, kerajaan pintu belakang, tak ada. Ini kerajaan yang saya yakin, sebab itu saya kata berkali-kali, negara ini negara sultan. Agung berkuasa penuh. Agung berkuasa penuh. Cuma mereka cuba menafikan. Mereka menafikan. Kerana hari ini urusan kerajaan. Sepatutnya urusan Seri Paduka Menteri Agung. Kita memegang perlembagaan. Raja berperlembagaan. Sebab itu apa-apa pun balik keputusannya kepada Agung. Dan kalau di negeri, Raja-Raja Melayu. Sebab itu berkali-kali kita kata jangan disinggung Raja-Raja Melayu. Jangan dipercacai Raja-Raja Melayu. Sampai waktunya mereka diperlukan. Agung diperlukan, Raja-Raja Melayu diperlukan untuk mententeramkan keadaan. Jadi bila keadaan begitu, maka bila Yang Tuan Agong menjemput Tengku Razali, pada keyakinan saya, tentulah ada perbincangan macam mana nak menyelesaikan keadaan. Dan menurut kata Yang Muhammad Tengku Razali, bila ada orang bertanya, dia kata selesa pertemuan. Selesa tu maksudnya ada perbincangan. Jangan lupa, waktu Dr. Mahathir nak letak jawatan dulu pun, waktu beliau letak jawatan sebelum dilantik Tan Sri Muhyiddin dulu, memang Agung ada bertanya kepada Tengku Razali. Dia kata kalau susah-susah payah-payah ni, kalau ayah dia je lah jadi Perdana Menteri. Tetapi waktu itu Tengku Razali Hamzah memegang amanah dan berkeyakinan dengan apa yang diputuskan oleh parti yang beliau wakili, itu parti UMNO. UMNO waktu itu minta supaya diadakan pilihan raya umum. Jadi Tengku Razali kata tak bolehlah tuanku, sebab kita dah bersetuju untuk mengadakan pilihan raya. Tapi bila Agung memanggil semua ketua-ketua parti, maka dilantik Tan Sri Muhyiddin, beliau akur. Tak ada pula mengatakan Tengku Razali membantah dan sebagainya. Tetapi pelantikan seseorang itu tidak boleh dibuat hanya melalui satu surat akuan bersumpah ataupun statutory declaration. Tak boleh. Dia cuma boleh buat di Parlimen. Kalau nak nyatakan sokongan pun di Parlimen. Kalau nak saka tak sokong pun di Parlimen. Ataupun semua sekali berjumpa Agung, setuju tak setuju, kira. Itu dua cara saya. Tetapi still kalau mengikut perlembagaan, maka hendaklah buat di Parlimen. Betul lah Kuraski Yoshigo, kerajaan better hingga kini masih teguh. Sebab itu Agung kata kerajaan baginda, ini kerajaan raja berperlembagaan. Jadi kerana itu,
Maka selepas pertemuan dengan Muhammad Tengku Razali, maka Duli Yang Maha Mulia akan menyelesaikan masalah ini. Kita hendaklah letakkan kepercayaan. Saya difahamkan, sebab itu saya kata ada ledakan dan sebagainya. Saya difahamkan bahawa cara yang akan dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong adalah beliau akan bertemu secara peribadi. Beliau dah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selesai satu bab. Beliau berjumpa dengan Tengku Razali yang pada pandangan baginda, dalam keadaan begini, yang paling sesuai untuk menyelesaikan kemelut ini adalah Yang Berhormat oleh Tengku Razali. Dengan pengalamannya untuk dilantik sebagai dilantik sebagai interim Prime Minister ataupun ketua kerajaan. Lebih baik kita sebut ketua kerajaan lah. Mewakili baginda untuk mentadbir negara ini. Sebab ketua kerajaan Perdana Menteri itu eksekutif. Jadi nak lantik ketua eksekutif negara ini yang terbaiknya pada pandangan baginda. Tapi itu pun baginda tidak umumkan lagi. Belum ada pengumuman dibuat. Kerana baginda akan bertemu dengan besok. InsyaAllah baginda akan bertemu dengan pimpinan daripada parti DAP. Kerana parti DAP adalah merupakan antara parti terbesar dalam parlimen. Sebab dia ada 42 kursi. Susunannya begitu saya nampak betul. Dia tak pergi tentang promo, pergi jumpa orang ni. Tak ada. Parti terbesar mengikut susunannya adalah daripada DAP. Maka akan dijemput Setiausaha Agung DAP untuk bertemu dengan baginda. Berkemungkinan baginda akan tanya, what is your idea? Macam mana caranya sekarang ni? What say kalau Tengku Razali dilantik sebagai calon untuk menyelesaikan kemelut ini until the next elections? Saya berkeyakinan tentulah Lim Guat Eng akan bersetuju, walaupun mereka dalam kumpulan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana matlamatnya tidak lain tak bukan adalah untuk mententeramkan keadaan politik negara yang berkelam kelibut. Jadi soal angka yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk bagi tahu kepada tuanku Tan Sri Muhyiddin tak ada sokongan. Dan ini boleh dibuktikan melalui parlimen. Jadi tuanku fikir dulu. Sebab dia sebelum baginda bertindak, dia kata okey, whatever you punya penjelasan kita terima, and then cap terima kasih. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia balik, dia kata dia telah menyerahkan, tapi bukanlah the list, menyerahkan the numbers, jumlah yang mengikut beliau 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Agong tak bertindak. Agong tidak boleh dipengaruhi hanya dengan numbers. Wa'ima kalau ada SD pun tidak mungkin Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong akan terpengaruh. Jadi akhirnya tuanku kata tak apa, selesai. So besok akan dipanggil Lim Guat Eng yang mewakili parti terbesar. Tadi dah jumpa dengan Presiden Parti Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. And now besok dengan Lim Guat Eng. Lusa akan dipanggil daripada gabungan Muafakat Nasional, iaitu UMNO dan PAS, termasuk MCA, MIC. Di sinilah apakah Presiden UMNO, sebab itu Presiden UMNO kata dia tak tahu menahu, tapi kalau dia dititahkan menghadap, dia pasti akan menghadap. Kerana itu adalah dikri tuanku, dia kena menghadap lah, menyatakan pilihan. Dan kebetulan malam ini, ini mesyuarat Biro Politik yang berlaku malam ini tidak ada disebabkan oleh pertemuan tadi, tidak. Sebab mesyuarat Biro Politik memang dijadualkan pada malam ini. Jangan pula saudara menuduh kata Datuk Seri Zahid Hamidi dah terpaksa buat ini. Tidak. Kerana petang tadi selepas perbicaraan di mahkamah, tadi satu hal lagi tu, tiba-tiba hakim pula dah mula dah. Saya nampak dalam kes Datuk Seri Zahid Hamidi ni, hakim dah mula rasa bosan dengan pihak melakukan tuduhan dan sebagainya. Nampak macam tak ada kes. Jadi dalam keadaan begitu, bila lusa akan dipanggil Datuk Seri Zahid, malam ini tentulah beliau akan bincang dengan jawatankuasa Biro Politik. Kalaulah beliau dijemput atau ditakkan menghadap, what shall we do it? Dari segi politik. Dan ini bukan merupakan keputusan Majlis Tinggi. Sebab itu beliau terpaksa, sebab jadual mesyuarat Majlis Tinggi sepatutnya hari Sabtu ni. Tetapi disebabkan oleh, macam saya kata semalam, Datuk Bob Mokhtar tak boleh datang dan 3 orang ahli Majlis Tinggi daripada Sabah tak dapat hadir kerana berlaku perintah kawalan rentas negeri apa semua. Maka ditangguhkan kepada satu tarikh, mungkin minggu depan ataupun selepas perintah ini. Jadi besok lusa, kalaulah Datuk Zahid Hamidi bertemu dengan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong,
tentulah beliau menyatakan ini bukan keputusan Majlis Tinggi. Tapi beliau sebagai Presiden boleh mengagap. Begitu juga dengan PAS. Kita tak tahu sama ada parti PAS ada mengadakan mesyuarat peringkat Majlis Tingginya. Ini keadaan. Jadi selepas daripada jumpa Lee Kuan Yew, Tuanku akan jumpa dengan pimpinan-pimpinan dalam Muafakat Nasional. Daripada UMNO, daripada PAS, daripada parti MIC dan MCA. Selepas itu, baginda akan bertemu dengan Mat Sabu. Sebab Mat Sabu adalah presiden pada Parti Amanah yang mempunyai 11 kursi. Sebab itu tadi, bila Dr. Mahathir mengatakan beliau menafikan, menyokong seseorang untuk jadi Perdana Menteri apa semua tu, bagi saya nak buat statement buat apa? Tak payah pun. Tidak ada sesiapa mendakwa beliau menyokong. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak kata Dr. Mahathir menyokong beliau. Teguh Razali pun tak ada mengatakan beliau dapat sokongan, tak ada. Dan saya kena membuat penjelasan ini supaya jangan anda keliru, ya. Jangan saya keliru. Tapi saya berkeyakinan oleh kerana Tengku Razali ini datang daripada UMNO. Beliau adalah pengurusi Majlis Penasihat UMNO dan Presiden. Saya berkeyakinan tentulah Datuk Seri Zahid Hamidi lebih mirip untuk menyokong. Tapi itu bukan merupakan kuasa mutlak, kerana benda ini tidak dibincangkan dalam Majlis Tertinggi. Kerana saya melihat, kalaulah pembentukan kerajaan ini akan berlaku, maka kerajaan yang akan dibentuk oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong adalah kerajaan permuafakatan, unity. Nah, ini dipanggil unity government. Di bawah takbir Duli Yang Mulia Tuan Agong. Kerana selepas dah jumpa ni, dia akan jumpa dengan Mat Sabu dan baginda akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin daripada parti-parti politik daripada Sabah dan Sarawak. Saya berkeyakinan, saya tanyalah saudara, kalau warga-warga netizen yang ada di sini, apakah saudara setuju? Saya merasakan saudara Mak Irwan, saya ketua mana ada parti. Dia ada parti. So jadi bagi saya dia Tengku Razali pun saya setuju. Saya setuju. Dia kata Tengku Razali pun siapa ni? Kang Fiulo kali pun bujang, belum kahwin, boleh jadi PM. Tak, itu bukan syaratnya. Jadi Arifin, Datuk, majoriti di Maya hari ini kata-kata menyambut baik dan bersetuju jika Kuli dilantik menjadi PM interim sebagai tokoh yang boleh menyejukkan suhu politik negara yang terbaik. Memang sekarang ni suhu politik negara dalam keadaan yang kelang-kelibut dengan masalah ekonomi. Sebab itu saya 2-3 malam lalu saya menyatakan bahawa kerajaan negara kita ini tidak mampu untuk menangani masalah ekonomi yang menghudung. Tambah-tambah pula di dalam negara luar juga mengalami keadaan yang sama. Jadi yang terbaik dicari satu orang yang pakar ekonomi. Yang pakar ekonomi tidak orang lain. Ini bukan kata tak ada langsung. Ada di negara kita. Jangan kita nafikan. Rakyat kita ramai yang bijak cerdik, yang bijak pandai. Ramai tokoh-tokoh ekonomi yang ada. Bukanlah hanya Tengku Razali seorang saja. Tidak. Tak boleh kita kata begitu. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman lepas. Ni Pok Ye tidak setuju. Itu terpulang. Saya tak setuju, okey. Kita noted. Kemudian berdasarkan kepada apa yang telah beliau lakukan sepanjang beliau menjadi Menteri Kewangan. Sepanjang beliau berada dalam era Tun Razak, era Tengku Abdul Rahman, era Tun Hussein On, malahan era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Jadi saya melihat kadang-kadang dalam keadaan begini kita tak boleh terlalu orang pegang kata pedok ataupun hendak sangat-sangat. Kamu buat mesti juga hendakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak boleh lah. Sebab kalau dilantik Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, apakah boleh dijamin suasana politik itu akan tenteram balik? Apakah parti PAS akan bersetuju? Apakah daripada parti Amanah ni 100% bersetuju? Apakah warga DAP juga bersetuju? Apakah warga di Sabah dan Sarawak, ahli-ahli parlimen juga bersetuju? Apakah warga UMNO, pimpinan UMNO juga bersetuju? Jadi ini keadaannya. Jadi saya tidak marah. Jangan kita jump to conclusion. Saya mengatakan dalam ruangan ini kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Cuma saya memberi pencerahan supaya kita berfikir sebagai warga bangsa yang terdidik, supaya ini adalah ilmu politik yang terbaru. Memang saya tidak nafikan kerajaan-kerajaan terdahulu adalah kerajaan parti. Tetapi apabila UMNO dihancurkan oleh Parti Pakatan Harapan yang bernaung di bawah Parti Keadilan,
maka hari ini sistem parti menguasai kerajaan tidak berlaku. Sejak 9 Mei 2018 berlakulah kehancuran sistem politik di mana parti menguasai kerajaan tidak berlaku. Kerana waktu itu Dr. Mahathir dia bukan daripada apa-apa, dia daripada parti PBBM. Dia waktu itu cuma ada 13 kursi. Kemudian meninggal seorang, tinggal 12 selepas dikalahkan oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional. Tinggal 12. Kemudian berlaku keretakan perbalahan, bukan UMNO yang buat, bukan Barisan Nasional. Kita berlapang dada. Kita parti yang gentleman. You menang lah. Takbirlah negara ni. You nak buat apa kerajaan pun kita diam. Cuma yang tak betul kita suarakan apa yang tak betul. Penyelewengan kita akan bangkitkan. Apabila kita lihat raja-raja Melayu dipersenda, apabila lihat bahawa adanya unsur-unsur mahu memperkecilkan warga bangsa Melayu, kita membuat koreksi dari segi itu. Dan akhirnya pada bulan Februari 2009, selama 22 bulan, kerajaan tersebut tidak mampu dipertahankan. Maka jatuhlah kerajaan yang bernama Pakatan Harapan. Harapanku kecewa, tak menjadi. Kerana mereka banyak janjinya, banyak bohong. Kerana waktu itu nak dipegang parti mana? Mereka masuk ke gelanggang atas nama Parti Keadilan. Bila nak tubuh kerajaan atas nama Pakatan Harapan. Itu pun sudah berlaku kecurangan. Patutnya tubuhlah kerajaan Pakatan Parti Keadilan. Kerajaan Keadilan. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Jadi bila berlaku kehancuran kerajaan itu, timbul pula satu lagi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Ini yang dituduh pengkhianatan lah, ada orang yang khianat, melompat berterusan berlaku. Waktu mereka nak tubuh kerajaan Pakatan Harapan pun berlaku pelompatan 17 orang ahli UMNO. Bila sahaja Dr. Mahathir tumbang, naik Tan Sri Muhyiddin pun melompat juga. Azmin Ali melompat dengan 11 orang. Yang mana yang melompat daripada UMNO, melompat ikut Tan Sri Muhyiddin. Daripada 12 orang, melompat 6 orang menubuhkan PPBM. Yang hari ini, parti itu seolah-olah di-hijack. Akhirnya Dr. Mahathir tubuh parti baru, Parti Pejuang. Dengan ahli keahliannya seramai 6 orang saja. 5 orang. Artinya Tan Sri Muhyiddin mentadbir negara ini bukan kerajaan parti. Kita dulu sejak mereka lagi kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan perikatan. Kemudian lepas perikatan kerajaan Barisan Nasional. Sehinggalah sampai pada 9 Mei 2018 tumbang kerajaan Barisan Nasional. Jadi sebab itu dunia melihat macam mana political stability tidak berlaku di Malaysia. Kerana tiba-tiba dah tumbang kerajaan ini, apa kerajaannya? What sort of government in Malaysia now? Kalau di India, kerajaan Kongres, Parti Liberal, macam di Amerika, antara Demokrat, ataupun Parti Republican, ataupun di England, Parti Demokrat ke, Parti Tindakan Demokrat ke, ataupun di Jepun, semua ada parti. Di Malaysia tak ada parti. Macam sekarang di Sabah ni. What party you want to call it? Kerajaan. Because pembentukan ini satu benda yang longgar. Kalaulah Syafiq Abdal, dia kata kerajaan warisan. Ini tak ada. Jadi hari ini kita harus menyerahkan sebulat-bulatnya kepada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Dan saya berkeyakinan beliau akan melantik, dia kata dah try daripada parti PBBM, tak boleh. Try seorang lagi daripada parti PBM juga, iaitu Tan Sri Muhyiddin, tak boleh. Kali ini saya berkeyakinan tentulah akan diambil balik daripada wakil daripada UMNO Barisan Nasional. Dan calon yang saya nampak apabila Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dipanggil menghadap ke istana, tentulah ada perbincangan ke arah itu. Memang pun Datuk Seri Zahid Hamidi tak tahu. Sebab itu saya tengok dalam internet apa semua, mulalah orang pertikaikan. Datuk Seri Zahid menyatakan betul terang, dia di mahkamah. Dia di mahkamah, tak manalah dia tahu. Tiba-tiba orang tanya dengan dia, Datuk Seri apa, dia kata saya tak tahu.
Dia menjawab dengan ikhlas. Ada pula mana punya budak sudah berlasah Datuk Zahid, apa hal pula Datuk Razali nak bertanya dengan kamu, who are you, dan ini bagi saya tak boleh lah. Tak boleh. Wartawan bertanya, dia berjawab dengan terus terang. Dia tak tahu menang. Tapi bagaimanapun saya berkeyakinan tentulah pengurusi penasihat, pengurusi majlis penasihat ini akan berbincang dengan Presiden UMNO. Dan warga UMNO kali ini, seandainya Tuanku bersetuju melantik Tengku Razali, this is the time for UMNO untuk merasa bangga. Kerana akhirnya, suka tak suka, now UMNO sudah take the lead. Kerana sebagaimana saya katakan, UMNO itu bukan parti politik, ia adalah sebuah perjuangan. Saya berkeyakinan Tuanku akan lantik wakil daripada UMNO. Kerana Tuanku juga tahu UMNO itu sebuah perjuangan. Ia bukan sekadar parti politik. Parti yang ada perjuangan di Malaysia sekarang ni ada dua. Satu UMNO, perjuangannya demi agama, demi bangsa Melayu. Satu lagi PAS, perjuangannya adalah ke arah kepimpinan Islam. Dua saja. Tapi PAS cuma dapat setakat hari ini ya ada 18 kursi. Berbanding dengan UMNO. UMNO parti perjuangan, perjuangan bangsa Melayu yang mempertahankan gajah-gajah Melayu daripada dulu lagi. Bila kita berada dalam krisis, bila berlakunya cubaan ini British untuk mentadbir melalui Allah, saya nak sebut pun tak tahu. Ini pentadbiran British, UMNO menentang. UMNO tak bersetuju dan UMNO mempertahankan gajah-gajah Melayu. Dan tentulah istana lebih senang dengan UMNO. Sebab itu saya berkeyakinan kali ini pemilihannya tentulah pada wakil UMNO. Dan kalaulah dilantik salah seorang, tak kisahlah siapa pun. Zazi, Datuk, jangan jangan overconfident, relax lah sudah. Jangan buka ruang untuk orang kita. Ni bukan soal untuk kita. Saya nak beri penjelasan. Saya nak ingin beri penjelasan bahawa sekarang ni terpulang kepada wakil yang dipikirkan oleh Baginda Sultan daripada UMNO. Dalam UMNO pula ni ada ramai lah kandidatnya. Macam saya kata semalam, ada Abang Long kita, Datuk Ismail Sabri. Ada pula ini Mahathir Khalid, Datuk Mahathir Khalid. Ada lagi siapa? Datuk Sri Zahid Hamidi sebagai presiden. Cuma dalam keadaan sekarang yang paling sesuai, yang tidak dipertikaikan. Kerana kali ini nak mentadbir untuk sementara. Ini siapa tanya saya ni, Duk Bangsa Melayu apa ni? Duk Bangsa Melayu lalas keturunan depa yang duk sakau projek. Nah, ini saudara Wan Faizul, saya berkeyakinan tengkulah benda ini juga adalah maklum dulu yang Malay Tuanku Intan Agong. Sebab itu Baginda akan melantik seseorang yang pada pandangan Baginda, di samping boleh mendapat kepercayaan daripada ahli-ahli parti yang lain, juga boleh mentadbir dengan baik dan boleh menangani masalah. Sebab negara, suka tak suka, negara kini berhadapan dengan masalah. Masalah kebejatan dalam politik. Parti-parti politik berbalah. Selalu jangan ingat bahawa dalam PAS tidak berbalah. Ada perbalahan. Jangan ingat dalam DAP tidak ada perbalahan. Ada perbalahan. Dalam PBM apatah lagi. Begitu juga dalam amanah pun. 3 minggu dulu, dia kata orang nak lompat sana dan sebagainya. Juga ada perbalahan. Ya, asal bukan DAP. Betul lah. Kita nak marah. Jangan saudara nasi asal bukan DAP. Memang pun. Siapa yang menyebabkan tanah Rizab Melayu hilang? Datuk tahu ke tinggal banyak mana sekarang ni? Tahu, saya tahu saudara Haris. Nah, sekarang ini persoalan sekarang ini adalah persoalan kita nak menangani masalah politik, saudara Haris. Jangan divert the issue. Saudara cuba mengheret saya untuk divert the issue, untuk mempersalahkan pimpinan Melayu. Saya tahu maksud saudara. Dan saya pun tak bersetuju. Dulu pun saya dah tulis beberapa hari dulu. Saya pun menyertakan juga kita nak menuntutlah lepas ni bahawa perlu dikembalikan balik hak Melayu. Mesti ditunaikan kembali 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Ini mesti dikembalikan. Dan kita akan sama-sama berjuang. Jadi kalau saudara Haris benar-benar ikhlas untuk berjuang bersama dengan saya, ayo. Perahu sudah ada di air. Mari kita bersama. Ayo kita berjuang. Siapa saja yang akan memerintah pemerintah negara ini, sama-sama kita. InsyaAllah kita tuntut. Sebab apa?
dasar ekonomi baru, kita mau balik. Kita mau diwujudkan semula dasar ekonomi baru. Sebab itu hak kita. Jangan kita hanya pandai untuk menyalahkan. Kita mesti memberi alternatif. Benda yang dah hilang, tak boleh kita, benda dah pecah. Cawan yang dah pecah, jangan ditangisi. Untuk apa kita menangisi sesuatu yang telah tiada? Untuk apa kita meratap? Kalau cawan dah pecah, sayangnya cawan ni pirate ke, cawan ni beli kat England dulu, cawan ni beli kat China ni, maha menangis. Buat apa? Perlu dicari upaya bagaimana bagaimana kita mahu menangani supaya ada cawan baru yang nilainya lebih tinggi lagi. Ni apa Wan Ismail, tembolok siapanya? Ini bukan soal, kita tak bercakap soal tembolok. Kita bercakap soal bangsa kita. Hari ini bangsa Melayu sedang diuji. Sejauh mana kita akan menyelesaikan, pertama sekali kita akan masuk era pertama. New norm of the politics dalam Malaysia ini, kita nak memilih seorang pemimpin. Apakah kita akur dengan kedak Raja-Raja Melayu? Satu. Apakah kita taat dan kita tunduk pada daulat Raja-Raja Melayu? Dua. Apakah kita sedar dan kita faham bahawa negara ini adalah negara raja? Sebab negara kini sebenarnya demokrasi raja berperlembagaan. Kita jangan lari daripada itu. Saya sebab sampai malam saya mengingatkan, this is raja berperlembagaan. Demokrasi. Kita mengamalkan macam mana di England. Supaya memelihara rakyat. Dan semua ini terikat. Dia ada saling kait-mengait. Kalau di Persatuan Tanah Melayu ini, kita ada undang-undang tubuh Negeri Persekutuan Tanah Melayu. Apabila bercampur pula dengan Sabah Sarawak, kita ada pula terikat dengan Perjanjian 1963. Itu pendapat undang tubuh Kerajaan Malaysia. Kemudian raja-raja juga, dia terikat pada wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum ninda-ninda mereka. 7 wasiat raja-raja Melayu. Pertama sekali, negeri ini hendaklah dikekalkan sebagai negeri Melayu. Itu wasiat. Itulah kalau mereka tidak mengamalkan. Dan untuk memeliharanya, disediakan askar Melayu. Sebab itu askar Melayu standby sekarang. Interim ini tentulah akan diperkukuhkan lagi dengan pasukan tentera dan polis. Kalau tidak pun kita mengadakan mageran, kalau tidak pun kita mengadakan perintah darurat, tapi paling tidak pun interim government. Untuk sementara, untuk mendamaikan keadaan. Jadi, saya tak boleh ceritakan siapa orangnya yang paling layak. Tapi saya melihat, kerana tadi jam 2.30 petang, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong telah pun menitahkan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah menghadap. Dan berlaku perbincangan. Dalam perbincangan itu, bila Tengku Razali balik, reporter tanya macam mana Tengku seperti tadi, dia kata selesa. Selesa itu adalah untuk bahasa dia nak bagi kepada rakyat. Tenteram, relax, sabar. Kerana akan diusai satu persatu. Agong takkan terus kata Muhyiddin kena berhenti. Tak. Dah jumpa semua dengan ketua-ketua parti ini, maka Agong akan berjumpa dengan Muhyiddin. Yang saya jangkakan pada hari Rabu. Kerana pada hari Rabu itu, Kabinet akan bersidang. Selalunya Perdana Menteri sebelum mesyuarat Kabinet, dia kena menghadap Agong. Menceritakan keadaannya. Waktu itulah Agong akan menyatakan, look, selama seminggu ini saya dah berjumpa dengan ketua-ketua parti. Dan my personal advice to you, supaya tidaklah kita rasa malu, eloklah Tan Sri mengundur diri. Kalau itu berlaku, matahari Khamis nanti, maka adalah pengumuman pula daripada Agong. Siapa yang baginda nak cadangkan. Hari Jumaat, maka berlakulah angkat sumpah. Kemudian, baginda akan menitahkan supaya sidang parlimen dilaksanakan. Mengikut artikel 55. Itu kuasa raja. Dan mesti di persidangan parlimen kena dipercepatkan. Kerana jangan lupa kita nak bentang bajet ni. Saya berkali-kali, saya tak malam dulu saya cakap, saya khawatir kalau bajet ini ditolak, tahun depan kerajaan runtuh. Gaji kerajaan tak boleh, kaki tangan kerajaan tak boleh bayar, gaji polis tak boleh dibayar, gaji askar tak boleh dibayar. Segala hal-hal berhubung kait dengan kewangan tak boleh. Jam. Jadi mesti dibuat sebelum 25 Disember. Sebelum 25 Disember 2020. Sebelum Christmas lah. Mesti bajet telah pun dilulus secara tuntas. Supaya bila datang Januari, gaji semua dapat.
Ini siapa ketua, bukan siapa ketua askar Melayu, askar Melayu ni ketuanya Raja. Sultan apa ini Selangor adalah pemerintah kepada tentera laut. Sultan Pahang, tuanku sekarang ni, adalah pemerintah kepada tentera udara. Raja-raja Melayu, sultannya adalah Sultan Kedah. Ini sultan masing-masing. Lepas tu ada pula apa dia punya division-division. Termasuklah apa Duli Amal dia Sultan Johor, Sultan apa yang Tuan Besar Negeri Sembilan, kemudian Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Sultan Pahang STUDM. Masing-masing ada. Ini ada. Fazlul Abdul, tengoklah nanti ya. Datuk ni apa Datuk cakap bohong. Apa yang di Perang Agong dah batal apa ni? Fazlul Abdul, Datuk cakap bohong. Yang di Perang Agong dah batal. Batal apa? Saya minta beginilah, kalau you all apa nak discuss, cuba jelaskan. Saya memberi penjelasan. Saya tak ada niat untuk memihak dari mana-mana. Dan saya melihat peristiwa by peristiwa. Dan begitu juga kerajaan yang dibentuk, janganlah marah. Kalau saudara sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, sokonglah. Dia pun bukan orang lain, kawan baik saya juga. Tapi keadaannya begitu. Mungkin saudara upset. Saudara rasa sepatutnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak boleh begitu. Kerajaan kita ni kerajaan raja. Tak boleh. Kalau betul, saudara yakin benda ni masa akan datang tu ada tandinglah pilihan raya lagi. Saudara Yusof, ada kemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan kalah jika ada undi tak percaya di Parlimen November. Itu yang saya berkeyakinan bahawa yang terbaik Agong akan nasihat. Selepas Agong berjumpa dengan ketua-ketua parti. Dia tak akan bernasihat teguh pada Tan Sri Muhyiddin berdasarkan kepada apa yang dia katakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam ni nak duduk Arab Saudi lah, Malaysia apa pemimpin gila kuasa nak. Jadi kita tak boleh kata ni. Dia cakap Agong batalkan pertemuan dengan ketua-ketua parti Datuk. Tak ada pun. Tak ada pengumuman. Saya dipahamkan. Kita Agong batal semayang lah. Tidak kayak gini lah. Saya memberi pencerahan. Jangan anggap saya dapat apa yang dapatan saya. Kalau tak berlaku, itu tak tahulah saya. Ribuan RBA yang tak faham. Mereka akan cuba berusaha untuk menggagalkan. Saya tengok dalam internet hari ini banyak macam-macam. Kata begitu, kata begini. Dan sampai ke peringkat menghina Agong. Ini tak betul. Kita tak katalah baginda suci. Tetapi kena ingat, kita bernaung di bawah payung baginda. Istana itu amat diperlukan. Dalam zaman RBA ni memang begitulah. Kita kadang-kadang kita tak maulah sebab ke dalam kebebasan bersuara, kita RBA ni tak tahu dia belah mana. Dia nak sokong siapa? Takkan nak sokong DAP. DAP takkan boleh memerintah negara ini. Come what may. Sebab majoritinya begitu. Apakah mereka mengundang perbalahan kaum? Jadi apa yang bakal dilakukan oleh Duriya Mahmudiyah Tuan Agong adalah untuk menyimbangi supaya semua kaum boleh menerima dengan baik. Dan keyakinan saya, parti-parti bukan Melayu macam MIC, MCA dan juga DAP, even Gerakan, kalau dengan Tengku Razali, sebab ini saya melihat dari segi hubungan mereka, okey, tak ada masalah. Tapi kalau orang lain tiba-tiba lantik Mak Sabu, PAS ada masalah. Lantik tuan dia apa, PAS pula tu mungkin MCA ada masalah. Jadi saya rasa pilihan terbaik yang tuanku akan lakukan adalah Tengku Razali Hamzah. Itu saja yang dan warga UMNO tak sepatutnya pula kita nak marah. Tak sepatutnya kita nak marah sebab wakil daripada UMNO. Sebab presiden kita dalam keadaan kemelutnya belum dapat diselesaikan. Memang kita tahu bahawa beliau dibadapkan ke mahkamah kerana dakwaan terpilih, kerana berlaku kezaliman dan sebagainya terdahulu. Tapi biarlah. Dan dia memilih untuk menyelesaikan masalah itu di mahkamah. Dan hari ini terbukti. Di hari ini terbukti di mahkamah apabila hakim mengatakan kepada pihak pendakwa raya bukan peguam bela. Dia kata ini yang return semua write off lah.
Sebab menimbulkan prejudis pula pada yang dituduh. Jadi saya nampak hakim sudah ada gambar. Tapi saya tak boleh campur lebih kerana ini contempt of court. Saya cuma dapat menyatakan apa yang saya baca. Maaf Datuk, jangan dilayan orang tak faham ni. Ya, Saudara Muhammad Masih, saya nak bagi penjelasan. Kadang-kadang saya pun manusia biasa. Macam kata Azrina lah di parlimen. Saya juga manusia biasa. Kalau dah diterjah begitu, ada juga perasaannya. Kan? Cuma saya niat saya ikhlas. Dalam saya tahu dalam pelayar ini media sosial ini ada yang setuju dengan saya, ada tak setuju dengan saya. Tapi saya dah selalu cakap, we must be agreed prinsipnya. We must be agreed to disagree. Kita mesti setuju untuk tidak bersetuju. Bukan semestinya 100% daripada saya itu benar. Tapi kalau rasa tak benar, kemukakan persoalan, kita argue. Ataupun kita berbincang. Kalau tak betul lah saya ni. Kalau betul, betul lah. Jadi saya pula berpandukan kepada perlembagaan. Saya bukan peguam. Saya tak boleh nak mentafsir perlembagaan sesuatu patut. Tapi kita bacalah bab by bab. Jadi saya nak beri penjelasan supaya kita faham. Agar teman-teman saya yang melayari media sosial yang saya buka ini adalah semata-mata tak lain tak bukan ada berinformasi. Dia tak bolehlah dikoyokkan oleh orang. Jadi mungkin pergi kalau tak ada PKP ni minum kopi ke apa, tak bolehlah orang sembarangan. Aku dengar lah Anwar Ibrahim sepatutnya begini. Jadi kita faham dengar. Jadi kita akan menjalani tugas tanggungjawab nanti ada pilihan raya umum. Jadi kita tahu bila waktu mereka berkempen, kita dapat menilai sejauh mana orang yang cuba berkempen menagih simpati daripada kita. Kita dapat membuat pertimbangan. Betul ke apa dia cakap? Jangan cakap tak semua bikin. Saya mahu teman-teman saya, bukan satu orang. Hari ini saya nak bagi tahu saudara ya, sebab hari ini saya punya website ni dah penuh. Cuma bila saya apply dia dapat cuba bagi tambahan 1,000. Jadi sekarang ni jumlah limitation of 5,000 tu dah habis. 2 bulan saya tunggu baru dapat tambah 1,000. Jadi sekarang ni tengah saya uruskan benda begitu. Berlaku begini. Ini saya nak melihat supaya ketempangan politik negara kita ini. Saudara juga mungkin calon wakil rakyat. Mungkin ada di kalangan pelayar-pelayar kita ni, adik-adik kita yang berminat dalam politik. Jadi saya yang menurut sepengetahuan saya inilah ilmu politik yang sedikit, bukan banyak. So I'm not the master in politics, walaupun kajian saya universiti dulu ada kajian bidang politics, international politics. Tetapi dalam kita buat kajian ini bukan semestinya itu 100% perfect. Sebab UMNO ni pun sekarang ni suka tak suka kita terima hakikat. Dulu kita bolehlah sebagai parti yang terhebat. Sebab kita mengatasi sebuah parti politik di Paraguay, parti politik di Colombia, dulu Kongres, LDP, tapi kita dah tumbang. Kena terima hakikat. UMNO telah tumbang dalam pilihan raya umum yang ke-14. Memanglah sedih. Tetapi keyakinan saya kerana UMNO itu sebuah perjuangan, maka ia tetap akan diterima oleh bangsa Melayu. Dia bukan sebuah parti politik yang semata-mata berpolitik. Politik ini the art of deceiving. Satu seni percaturan minda. Sebab itu, kalau orang mencerca UMNO, saudara boleh cercalah pemimpin UMNO. Saya tak marah. Tapi jangan dicerca UMNO. Sebab UMNO itu seolah mencerca bangsa kita, bangsa Melayu. Hadirnya UMNO tidak lain dan tak bukan untuk mempertahankan Melayu. Pertemuan yang berlangsung di Klub Sultan Sulaiman 1946 tidak lain dan tak bukan adalah untuk mempertahankan supaya bumi Melayu ini tidak terus dijajah oleh Malayan Union. Dan mereka tidak bersetuju walaupun raja-raja Melayu telah pun menandatangani perjanjian Malayan Union kecuali seorang, iaitu Sultan Terengganu. Itu yang saya ceritakan dalam peristiwa itu di Hotel Majestic. Kita minta supaya orang pemimpin Melayu terdahulu minta supaya Tuanku jangan sign, tapi dah sign. Kecuali Sultan Terengganu. Tapi kerana adanya UMNO itu menggempur habis-habisan, maka British surrender. Bila British surrender, maka kita mentadbir kerajaan. Raja-raja Melayu diletakkan di tempat yang sepatutnya. Bukan macam dulu raja-raja kena ikut, tak setuju dia tukar. Apa berlaku di Perak, Sultan Abdullah exile sampai pergi hantar ke Pulau Sicily. Banyak saudara-saudara turun naik British. Ini tidak. Jadi UMNO mempertahankan. Jadi sebab itu saya kata jangan kita cerca UMNO. UMNO ada perjuangannya. Sebab itu UMNO ada rohnya. Yang itu yang saya tuntut berkali-kali. Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Bajudi kena berusaha sedaya mungkin untuk meniupkan
agar pemuda-pemuda UMNO ada rohnya, ada roh perjuangan. Ini bukan main-main. Betul, saudara nampak, bolehlah saudara boleh bercakap dalam website ni, Allah begitulah, begini semua. Tapi ingat, UMNO ni parti, sebab saya kata UMNO ni parti keramat. Dia bukan main-main. Sebab ia memayungi warga bangsa Melayu. Dia akan mempertahankan. Tadi saudara pertikaikan, tanah Melayu dah tergadap semua. Saya setuju. Bukan saya tak setuju. Saya kata saya setuju. Dah tinggal 15%. Sebab itu sekarang ni, era Datuk Seri Hamidi, dibawa Datuk Dr. Ramlah Adam, duduk buat kajian tentang sejarah dan sebagainya. Mulakan diadakan wacana pemikiran macam mana kita nak dapat balik. Saudara Haris Zainal, saya tahu saudara apa ni UMNO tu jatuh sebab pemimpin tu sendiri. Setuju. Bangsa Melayu sendiri yang menempatkan yang merempat. Saya setuju. Ini saudara Muhammad Khairul. Saya setuju. Bukan saya tak setuju. Betul. Sebab pemimpin UMNO yang melihat. Sebab itu saya kata tetap malam. Saya kata UMNO itu cuba dijadikan oleh mereka sebagai ladang komoditi untuk mereka menimbun kekayaan oleh setengah-setengah mereka. Dan mereka inilah wajar disingkirkan. Kita pulangkan kepada warga UMNO. Setiap 3 tahun ada pemilihan. Jadi pemimpin yang begitu beria nak jadi pemimpin apa semua tu, kena terbuka lah. Sebab itu saya menyokong Datuk Zahid, sebab awal-awal ucapan beliau sebagai Presiden UMNO, dia kata kalau boleh dia jadi Presiden 2 penggal saja. Dia tak maulah menongkat langit dalam UMNO. Sebab dia tahu perlu disalin. Beliau memulakan satu era baru dalam kepimpinan UMNO. Dan keterbukaan, semua boleh bercakap. Keterbukaan bagi otonomi kepada Sabah. Keterbukaan diwujudkan lagi, ada kumpulan Sabir. Dan banyak berlaku dilakukan, tidak lain tidak bukan untuk memperkasakan UMNO. Dan diwujudkan persefahaman permuafakatan, muafakat nasional bersama-sama dengan PAS. Untuk menjamin kuasa Melayu itu kekal. Dan waktu itu dia kata tak semestinya dia jadi Presiden. Jadi kenapa nak dihampus begitu beliau sekali? Tak perlu. Jadi sekarang ni kita akan menghadapi satu era kepimpinan. Di mana kali ini, sementara menunggu pilihan raya akan datang, pemimpin ataupun ketua kerajaan ataupun Perdana Menteri, whatsoever lah kita sebut, adalah satu memimpin kerajaan yang bukan kerajaan parti. This kita kena sedar. Supaya ahli-ahli UMNO hendaklah bergerak daripada sekarang. Selepas pelantikan kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti daripada jawatan Perdana Menteri, dilantik orang baru ni, selepas itu kita hendaklah berusaha memperkukuhkan muafakat kita. Memperkukuhkan muafakat kita dengan warga PAS. Jangan kita pandang orang Melayu ni bersatu padu, supaya ada kerajaan yang saya yakin akan datang, kerajaan muafakat nasional. Ini parti yang saya yakin Muafakat Nasional mungkin akan membentuk sebagai sebuah kerajaan. Jadi kalau itu berlaku, kalau mereka nak keluar daripada Barisan Nasional, silakanlah. Kita bukan menghalau mereka. Jadi terpulanglah pimpinan untuk mengatur, mencorakkan bagaimana arus ataupun arah kepimpinan negara ini. Tetapi warga UMNO mesti berusaha. Supaya sekarang ni kita sebenarnya sepatutnya warga UMNO rasa bangga. Sebab bukan kita punya punca, maka mereka bertelagah sama mereka. Bukan berpunca oleh UMNO. Sebab itu banyak orang mengatakan UMNO itulah maka berlakunya kehancuran Kerajaan Pakatan Harapan. Sorry brother. Yang menghancurkan Kerajaan Pakatan Harapan adalah Azmin Ali dan kumpulannya melalui Sheraton Move. Yang menghancurkan kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui langkah ke istana. Kami warga UMNO tunggu. Kita bila dilambai oleh Agong, datang. Sebila tadi Agong titah menghadaplah Tengku Razali. Jadi sebab itu sekarang ni kita harus mencari upaya supaya lepas pilihan raya akan datang, kita mewujudkan kerajaan parti. Sebagaimana dulu Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan UMNO, macam di negeri Kelantan, Kerajaan PAS. Di Terengganu, Kerajaan PAS. Tapi ini tidak berlaku sekarang kalau selepas pelantikan seseorang yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri yang akan datang. Macam mana saya nak katakan? Katalah Anwar Ibrahim dilantik. Apakah beliau melakukan kerajaan keadilan? Parti cuma tinggal 41 orang.
atau 39 orang. Siapa saja yang diangkat atau dipilih oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk menerajui kerajaan interim yang akan datang ini, selepas kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti daripada jawatan Perdana Menteri, beliau tidak lagi merupakan sebagai pemimpin kerajaan parti. Sedihlah kita. Kesannya kenapa? Kerana pertama sekali saya cakap terang, kerana setengahnya kerana sikap sombong pemimpin terdahulu juga ada. Kedua, sikap kita yang mudah mendengar adu domba orang. Tiga, mudah sangat kita terperangkap dengan fitnah dan sebagainya. Empat, kita ada bermasalah dengan ekonomi. Lima, rakyat yang sekarang sudah banyak bijak. Rakyat sudah bijak. Di media sosial tu disalahpergunakan. Jadi tak boleh kata salah semua orang. Jangan salahkan anak muda tak menyokong UMNO. Tak boleh. Mesti dikaji kenapa anak muda tidak bersama dengan UMNO dalam pilihan raya yang lalu, pilihan raya 14. Kajilah. Jangan kajian sebelum pilihan raya. Sekarang buat kajian. Saya sebab itu dulu masa pilihan raya 14, sebelum pilihan raya dulu, saya dah bercakap. Oh, kita buat kena ada teorinya begini. Saya kata jangan buat teori sebelum berlaku. Teori hanya boleh saudara catatkan supaya nampak perfect selepas peristiwa itu berlaku. Macam sekarang. Jangan saudara buat teori siapa kerja Perdana Menteri dan sebagainya. Jangan. Selepas ia dilantik nanti baru kita berbincang kenapa. 1, 2, 3, 4 barulah nampak dia punya naratifnya. Ini tidak, nanti kita akan terjebak dengan perbalahan yang tak pasal-pasal. Kita akan bertelagah sama-sama kita dengan keadaan yang tak menentu. Jadi apa Fauzal Latif, PH haprak 22 bulan. Itu boleh buat sebab apa? Terbukti dan selesai. Buatlah kajian kenapa kita kata Pakatan Harapan ini haprak. Sebab apa yang mereka lakukan, tidakkah mereka begitulah rakyat memberi kepercayaan. Saya yakin waktu malam diumumkan kemenangan parti keadilan 111 disambut dengan tangisan. Bagi warga UMNO sedih, kecewa partinya kalah. Bagi warga Barisan Nasional kecewa, menangis. Bagi yang menang, menangis kerana suka gembira. Tapi air mata itu tidak membawa sebarang erti kepada pimpinan dalam Pakatan Harapan. Tiada pengertian langsung. Kerana mereka melihat bahawa politik is the art of deceiving. Lain tak ada, kalau ada peluang untuk merompak, dia rompak lawan rakyat. Akhirnya khazanah negara dikontangkan. Akhirnya mereka yang berkuasa berleluasa. Mereka sanggup menghina siapa saja. Raja-raja Melayu dipercacai. Bangsa Melayu cuba dihinakan ke tahap teruk. Agama Islam dipercacai. Jadi kawalan tidak ada. Ada ketegasan dari pemimpin. Itu pemimpin yang terdahulu sebelum Tan Sri Muhyiddin. Dan bila kita melihat Tan Sri Muhyiddin naik, ingat rakyat, harapan rakyat, maka dapatlah dia lakukan pembetulan. Rupanya beliau inherit ataupun meneruskan hala cara politik sebagaimana Pakatan Harapan. Jangan marah dia sebab dia adalah daripada Parti Pribumi Bersatu PPM. Tujuan mereka menubuhkan PPM lain tidak ada melainkan nak bunuh UMNO. Jadi takkan UMNO nak menyokong beliau kekal sebagai Perdana Menteri. Dari segi logikanya, saya rasa takkanlah warga UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO nak melihat Tan Sri Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri. Takkanlah nak melihat Parti Pribumi Bersatu ini terus kukuh, unggul. Kerana parti itu nak bunuh. Sebab itu kalaulah ada pimpinan dalam UMNO yang dilihat kenyataan-kenyataannya lebih banyak mirip kepada PBM, mereka akan mendapat tentangan hebat daripada warga UMNO. Sebab itu bila kita tengok dalam seminggu dua lepas, kebanyakan kenyataan yang dilemparkan oleh Datuk Tan Sri Anwar Musa yang dilihat memihak kepada Tan Sri Muhyiddin, maka tidak disenangi oleh akar umbi. Ini juga disedari oleh Datuk Mak Hassan. Datuk Mak Hassan sebagai timbalan Presiden, dia pun tahu. Sebab itu dia kata akar umbi melahirkan kekecewaan. Kerana kecewanya melihat, macam saya kata berkali-kali, bahawa kita mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu kita. Kehadiran Parti Pribumi. Dan hari ini saya nak bertanya saudara lagi. Ke mana hala tujunya dan apa akan jadi pada Parti Pribumi Bersatu Malaysia PBM apabila Tan Sri Muhyiddin turun daripada takhta di anjung kuasa Seri Perdana. Semalam saya dah cakap, ketiadaan Tan Sri Muhyiddin, that is the end of PBM. Dan inilah rahmatnya bagi parti yang ada perjuangan, Parti UMNO.
Ke mana mereka? Tapi waktu itu jangan saudara nak templak pula PAS. Saya tak bersetuju. Oh, padahal kamu ke PAS, dulu sokong. Jangan. Kerana mereka juga ada percaturan politiknya. Kita terus dengan agenda kita. Agenda UMNO tidak lain tak bukan memertabatkan demi martabat agama, bangsa dan negara. Soal orang lain punya hal. Ya, Fazal Latif, memanglah kita tidak fikir yang terbaiknya bila ada muafakat nasional. Bila berlaku pilihan raya, kita terbukti 7 pilihan raya kecil, UMNO, muafakat nasional masuk ke gelanggang, kita menang besar. Bila kita kuat, bangsa lain akan ikut. Saudara yakinlah, percayalah cakap saya. Kalau UMNO, PAS mampu memperlihatkan kekuatan kita, tak berani DAP nak menyanggah. Kalau mereka melihat Melayu bersatu, dia pun nak keluar kenyataan pun berhati-hati. Dia tahu bahawa orang Melayu ni, kalau disentuh lebih kurang, dia mula-mula dia sabar. Tapi hilang sabar dia tu, dia akan melatah. Bila Melayu melatah, yang paling ditakuti oleh mereka, apabila Melayu mengamuk. Ini tidak ada dalam vocabulary ataupun dalam dictionary bangsa-bangsa lain di dunia. Orang Melayu ni mulia, baik, santun. Tiap-tiap tetamu yang datang ke rumahnya, pasti akan dapat hidangan kopi secawan. Itu kalau dia tak ada sangatlah. Malu dia kalau tetamu datang, dia tak bagikan jamuan. Walaupun sebab itu timbul peribahasa dagang lalu, nasi ditanahkan. Ke di hutan pun sanggup disusukan, biarpun anak di rumah mati kelaparan. Tetapi jangan dicucuk, jangan dicolok. Sebab itu kata jangan juluk satu buat. Orang Melayu akan latah. Kalau dia latah, tersemburlah perkataan yang di luar pemikiran. Itu yang mencarut dan sebagainya. Bila mereka mencarut, tak dapat tahan lagi itu, dilayan lagi dengan kamu mengacukan dengan kepelbagaian cabaran, dia menyahut cabaran, dia akan mengamuk. Bila mengamuk, that's it. Tak ada lagi lah hang tuah lima besar yang mampu mendamaikan orang mengamuk. Bila Melayu dah mengamuk. Jadi mereka yang memahami, saya yakinlah daripada parti DAP ke, daripada MIC ke apa semua, mereka mesti mengkaji juga asal usul, cara, budaya orang Melayu ni. Mestilah mereka tahu. Tapi mereka cuba tengok sejauh mana Melayu ni kuat, kukuh. Bila kita kukuh akar umbi, tidak ada satu bangsa pun yang mampu untuk menembusi kekuatan kita. Jadi sebab saya kata orang Melayu ni, dia orang Melayu baik. Dia menegur dalam sindiran. Dia melahirkan marahan dalam jenaka. Okey, dia marah. Dia tersinggung. Tapi jangan dia cucuk. Dia cucuk, dia melatah. Ini tak ada. Saudara bersila buka lah dictionary Inggeris. Kalau dia kata apa artinya latah. Dia kata it's a Malay words. Latah mean Malay words. Which mean that in the situation of unconsciousness. Mana tak ada di luar pemikiran. Okay. Tapi bila mengamuk, apa dia amuk? Amuk. Malay rants amuk when they really get angry. Itu dalam dictionary dia buka. Saya minta maaf lah, saya bukan nak cabar siapa. Sebab saya nak bagi ilmu pada tuan-tuan. Jadi supaya tadi saya terbaca ada dua parti politik yang tertua di dunia ini. Di Uruguay apa ke dengan Mexico apa. Mungkin besok kalau saya dapat saya cerita dengan saudara. Tapi berbalik kepada politik kita ni, jadi bila minggu depan, jadi benda itu akan berlaku dalam masa terdekat. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, dia dekat press conference, dia kata, Agong bagi tahu apa-apa pun akan ditangani secara perlembagaan. Constitutional way. Itu apa yang disampaikan oleh Seri Anwar Ibrahim dalam press conference dia tadi. Saya tak nak pergi ya, 5 Meridian. Kalau kita pergi nanti pula macam-macam pula ingat. Jadi bila dia kata bahawa ini akan ditangani secara constitutions. Okey, dia melalui ikut perlembagaan. Maksud perlembagaannya 1, 2, 3. Bagaimanapun kita harus bersyukur bahawa hari ini terbukti bahawa kita sudah mengampiri untuk berada, kuasa Melayu itu tetap berada. Anjung kuasa di Sri Perdana itu tetap kekal pada orang Melayu. Jangan dicabar orang Melayu. Orang Melayu pantang berundur. Biar berputih tulang, jangan berputih mata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam besok. Kita cuba tengok apa pula cerita selepas Ling Goeng menghadap Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong. Selamat malam. Yang mana kena COVID tu duduk di rumah. Jangan duduk keluar. Jaga kesihatan,
jaga keluarga kita. Moga-moga kita sentiasa dalam keadaan berbahagia. Selamat malam.